Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-ansar wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa asratina wa qarabatina ajma'in, وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي ماليزيا وفي هذه المكان وفي كل المكان وفي كل الزمان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 11 kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullahi innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman. Siapa? Kita semua ni, semua orang beriman. Tak ada orang tak beriman sini. Ini semua orang beriman belaka. Tak beriman, tak nama orang Islam. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Su'uzzon. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Terkadang sangka yang jahat itu jadi dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Daripada kita duk periksa aib manusia, lebih baik kita periksa aib kita. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah, melainkan mengumpat yang diharuskan oleh syarak. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka bencilah kamu akan dia. Jadi hendaklah kamu tinggalkan perbuatan itu dengan rasa benci dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Ini takut oleh kamu kepada azab Allah. Takut pada Allah ni ada 3 jenis. Takut pada Allah ni ada 3 maqam, 3 martabat. Yang pertama, takut darjah al-khawf, iaitu darjah orang awam. Kita kena duduk di sini sekurang-kurang. Takut kepada Allah ni ada 3 martabat. Yang pertama, darjah orang awam, iaitu takut darjah al-khawf. Apa dia darjah al-khawf? Iaitu ada 3 perkara. Yang pertama, takut tidak diterima amalan. Yang kedua, takut mati su'ul khatimah. Yang ketiga, takut azab Allah di kubur dan di dalam neraka. 3 ini kalau tak ada dekat kita, bermakna kita itu tak ada takwa. Tidak ada sedikit pun takwa. Barangkali ada sedikit iman. Iman ni ada sikit, ada banyak, ada tinggi, ada rendah. Jadi kalau kita tak ada 3-3 tu, kita tak ada pun darjah takwa Allah. Kita selalu dengar wajib kita bertakwa. Hari Jumaat ni kita dengar ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai orang Islam. Itu pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Kemudian pesan pula Nabi Yaqub pada anak-anaknya. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad, sampai kepada kita jadi syariat. Syariat dalam khutbah Jumaat, tak baca pesan takwa Allah, tak sah. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Jadi takwa darjah yang pertama, yang inilah dia al-khawf. Takut kepada 3 perkara tadi. Takut amalan tak diterima sebab banyak cacat celah ni.
Lepas kita solat, jangan rasa lega. Kalau kita rasa lega tu makna kita ujub dalam ibadah. Mari pula dosa ujub. Tadi dosa tak khusyuk dalam solat, satu hal lah. Mari pula rasa lega, tu namanya dosa ujub pula. Jadi sepatutnya lepas kita buang ibadah, macam mana cara dia? Orang sufi kata, ulama-ulama sufi, dia kata gini, lepas kita buang ibadah, jangan kita ingat-ingatkan ibadah itu. Anggap saja kita belum beribadah. Dan kita kena rasa kita masih banyak dosa dengan Allah. Jangan berpuas hati dengan ibadah. Maka tu jadi ujub. Ujub itu zanbun kabir, dosa besar. Zanbun kabir, dosa besar dalam kumpulan dosa batin, dosa hati. Jadi apa juga ibadah kita buat, jangan duk ingat-ingat. Kita dah tolong kawan tu, kita tolong kawan ni. Ya, kita dah sembahyang tahajud, kita dah khatam Quran, kita dah selawat, kita dah itu, kita dah ini. Jangan diingat. Lupakan ia. Seolah-olah kita belum buat apa ibadah pun. Yang ada hanya dosa. Kena rasa takut. Itu yang takut. Takut amalan tak diterima. Tanda amalan tak diterima, itulah lawan tadi tu. Rasa lega dengan ibadah. Kita kan kalau kita solat dah terlewat, lepas-lepas solat kita rasa lega kan. Itulah dia penyakit. Penyakit setan ni. Mula-mula dia suruh kita sembahyang lambat. Lepas tu dia suruh kita lega pula. Dah solat tu lambat, tak khusyuk pula, rasa lega pula. Tiga-tiga tu kena tipu. Itu namanya gharar fil ibadah. Tipu daya dalam ibadah. Sebab tu kena ada ilmu tasawuf. Wajib kita menghalus-halusi tasawuf supaya ibadah kita tidak terbatal pahalanya. Sembahyang tak batal, pahala batal. Sembahyang tak batal, ujub tak batal sembahyang, riak tak batal sembahyang, pahala dia batal. Itu khauf, takut darjah orang awam. Kalau tu pun tak ada, mana kata kita ni tak tergolong dalam yang Pak Imam duk sebut, yang Tok Khatib duk sebut di atas mimbar tiap-tiap Jumaat, ittaqullaha haqqa tuqatih itu. Jadi yang itu nak datangnya macam mana? Dia hendaklah dipaksa-paksa masuk ke dalam hati. Dia tak boleh mari sendiri, dia kena paksa. Yang dalam istilah tasawuf disebut mujahadatun nafsi. Ya, mujahadatun nafsi maknanya mendidik nafsu. Mendidik nafsu agar mengubah mazmumah kepada mahmudah. Mazmumahnya ujub. Mahmudahnya apa? Rasa masih bersalah dengan Allah, walaupun sudah beribadah. Itu yang pertama. Itu darjah orang awam. Yang kedua, darjah orang khawas. Takut darjah orang khawas namanya al-khasyah. Al-khasyah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Takut tu macam mana? Dia bukan takut azab dah, tapi dia takut terus direct kepada Allah. Ini darjah orang soleh solehin. Orang yang dah tak buat dosa. Orang yang dah tak buat dosa, barangkali hanya terbuat benda makruh ataupun dosa kecil, itu pun dia terus taubat. Ini darjah orang khawas. Jadi orang khawas ni dia tak buat dosa besar dan tak ada keinginan pun, cita-cita, tak ada dalam memori nak buat dosa besar. Dosa besar ni jangan kita fikir bunuh orang ni. Bukan bunuh orang, minum arak, judi.
Masuk dosa besar ni mengumpat. Dosa besar tu mengumpat, bahkan lebih besar daripada berzina. Al-ghibatu asyaddu minaz zani. Mengumpat tu lebih besar dosa daripada berzina. Nampak? Kita duk buat biasa jadi halwa mulut. Kan? Kita tak mengumpat, orang mengumpat, kita layan dia. Samu. Samu lah tu. Ke dalam belaka. Jadi macam mana kita nak tinggalkan orang mengumpat ni? Dia tengah sedap mengumpat, kita buat lagu ni. Kita maaf tu, saya sikit nak balik ya. Bila-bila kita sambung. Tu alasan. Pasal apa? Pasal tak mau jadi WhatsApp group mengumpat. Kadang-kadang kat mana? Bukan kata kedai kopi, dalam masjid pun jadi. Bukan? Baik. Tapi kalau mengumpat yang harus tu tak apalah. Takut mengumpat tu yang tak harus. Yang harus cuma ada 6, yang tak harus ada 13. Punya banyak. Biasanya kita ambil yang 6 tu ke yang 13 tu? 6 campur 13, 19. Baik. Tapi bukan orang sini orang tempat lain. Cerita. Untuk pedoman kan. Jadi al-khasyiyah ni dia tidak takut, bukan takut azab, tapi takut terus kepada Allah. Pasal apa? Pasal masa tu dia sudah jadi orang yang arif billah, orang yang sudah kenal Allah. Orang awam ni dia kenal Allah dengan ilmu. Tapi orang yang khawas tadi, dia kenal Allah dengan rasaan di mata hati, berpunca dari ilmu yang dipelajari. Maka gabungan ilmu dengan hati tadi jadi dia khawas. Apa dia khawas? Orang pilihan Tuhan. Jadi kita wajib tak jadi orang pilihan Tuhan? Wajib. Wajib kita berusaha upgrade iman kita jadi orang yang khawas. Orang khawas dia tak masuk neraka. Orang khawas barangkali hanya ditanya saja. Dia soal di hari hisab, tapi dia tak masuk neraka. Jadi kita tak nak masuk neraka, kena usaha jadi orang khawas lah. Sekurang-kurang melepaskan diri dari dosa, daripada azab kubur dan azab neraka, ialah menjadi orang khawas, orang soleh darjah abrar. Ya. Orang soleh ni dah 3 peringkat dia. Hari tu dah cerita kan. Soleh darjah abrar, soleh darjah muqarrabin, soleh darjah siddiqin. Siddiq itu yang tertinggilah, macam Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu satu darjah tu, satu martabat. Orang yang sampai darjah siddiqin yang tertinggi di kalangan orang-orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Jadi orang yang khasyah tadi ni, khasyah maknanya takut juga. Tapi apa yang dia takut? Dia takut murka Allah. Neraka dia tak takut ke? Sebab dia takut murka Allah, dia terlupa neraka. Sebab dia takut murka Allah itu, dia terlupa neraka. Ini darjah orang khawas. Kita ni sebab tak kenal Allah, kadang-kadang neraka pun kita tak takut. Ada orang mempersendakan pula neraka. Ada satu orang tu, pelakon filem, tak mau cerita siapa, dia pernah buat lawak. Dia kata kalau kau takut masuk neraka, kau buat jahat tu kau. Nanti bila malaikat tengok kau ni jahat sangat, dia pegang kau, dia lempar kuat-kuat, ya, terpelanting lepas balik senar neraka. Tak masuklah neraka. Sedap dia main-main. Jangan ada bersedar lah benda ni, ya. Bersedar bab neraka, bab syurga, bab malaikat ni boleh membawa kepada murtad. Wa'iyyazubillah. Kita jangan ada buatlah. Saya buat contoh ya. Bukan hukum dia murtad tak. Saya kata boleh membawa kepada murtad. Saya bukan menghukum, saya menyatakan hukum. Beza. Nak hukum ni kena
kena majlis syura ulama. Kita ulama pun tak, ustaz pun orang ada bagi. Sebenarnya ustaz pun tak ya. Ustaz motor boleh lah. Motor pun tak. Ustaz kereta. Tu darjah khasyah. Yang ketiga takwa, takut darjah al-mahabbah. Apa dia takut darjah al-mahabbah? Inilah takut darjah para anbiya wal mursalin. Iaitu darjah nabi-nabi dan rasul-rasul dan darjah wali-wali yang besar-besar. Wali ini ada besar, ada kecil. Ada wali kecil, ada wali besar. Ya. Wali ini ada tujuh kabinet. Dia pun ada kabinet ya. Lagi kita cerita. Kok dana aku tak bunyi sharing tu. Bunyi sharing tak dana. Cerita ni dulu. Takut darjah al-mahabbah ni, dia bukan takut takut kepada murka. Dah hilang rasa takut murka. Namun di sebalik murka ada lagi satu kekuatan yang menjadi tonggak keimanan dia, iaitu mahabbah. Mahabbah ni apa dia? Kasih kepada Allah. Dalam kasih itu dia masih ada takut. Takut apa? Takut kehilangan kekasihnya. Maka dia cukup takut dengan kehilangan rasa kasih itu. Itu namanya takwa, takut darjah al-mahabbah. Nabi bertaubat sehari 70 kali. Tengah riwayatnya kata 100 kali. Bukan dia buat dosa, tapi dia takut kehilangan rasa kasih. Sehingga bukit nak jadi emas untuk jadikan dana dia berjihad pun dia tak mau. Pasal apa? Takut bercabang-cabang kasihnya. Kepada Allah pun ada, kepada gunung emas pun ada. Jadi dia tak mau. Ya. Kalau kita nak dengan ditanya, celapak pergi cari lagi dah. Itu kita orang-orang. Ini Nabi, darjah dia tak sama macam kita. Baik, itulah dia 3 martabat darjah orang yang takut kepada Allah. Jadi dikatakan yang ketiga tadi itu darjah siapa? Darjah khawasul khawas. Iaitu darjah orang pilihan yang terpilih. Maksud kata khawasul khawas tu darjah orang pilihan yang terpilih. Ini semata-mata rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri. Zalika fadlun minallah yu'tihi man yasha. Demikian itu ialah limpah kurnia Allah kepada siapa yang dia nak beri. Jadi wali-wali Allah ni bukannya bangsa mengaku diri. Dia tak tahu ke dia wali, dia tahu. Tapi bukan bangsa dia nak mengaku ke orang. Kalau orang mengaku dia wali, aku ni wali kutub. Kita buang pergi Agostan. Orang lagu ni lagi rendah diri. Makin tinggi darjah dia di sisi Allah, makin dia rasa dia banyak dosa, makin dia rasa orang lain lebih baik pada dia. Ni darjah orang. Kita boleh? Tak lah kita. Bukan. Itu maknanya kita ni rendah martabat kita. Dia rasa kita baik pada orang. Baik ya. Itu darjah takut. 3 jenis darjah takut kepada Allah. Baik. Jadi orang yang sampai darjah ini di kalangan para rasul, para nabi dan para wali-wali yang besar-besar. Wali ini dia ada sekurang-kurangnya kabinet yang besarnya ada 7. Ada setengah kitab dia kata ada 13. Ada setengah kitab dia kata ada 24. Ada yang kata sampai 40. Maka yang banyak tu sebab pecahan dia. Pecahan dia. Macam kabinet kerja ada menteri, ada timbalan menteri. Nanti ada pula menteri besar. Menteri juga.
Jadi wali-wali Allah pun dia ada kabinet. Ketua para wali itu namanya Ghaus. Ghausul Aqtab panggil. Iaitu penang kepada wali-wali kutub dan sekalian para wali. Itu ketua para wali. Dia setiap zaman ada ketua para wali. Mati seorang, ganti seorang, mati seorang, ganti seorang sampailah akhir zaman. Kemudian timbalan dia ada 4 orang yang dinamakan kutub. Wali kutub ni dia jaga 4 penjuru alam. Ya, 4 penjuru alam. Namakan timbalan ketua wali. Ini semua wali besar. Kemudian yang ketiga wali autad. Yang ni ada beratus orang. Kemudian wali nuqaba. Raus, kutub, autad, nuqaba. Kemudian wali budala, wali abdal. Wali abdal ni ada disebut dalam kitab-kitab tasawuf, banyak dia di Syria. Wali abdal ni ada banyaknya di Syria. Setiap zaman wali abdal ni ada 40 orang. Kerja wali abdal ni mendampingi orang-orang sufi, orang-orang tarekat sufi. Apa kerja dia? Membimbing mereka ke arah ma'rifatullah. Ini wali-wali abdal. Abdal ni maknanya ganti. Jamak dia budala. Kemudian wali, mula-mula wali Ghaus, kutub, autad, nuqaba, nujaba. Wali nujaba yang ke-6, yang ke-5 tu nujaba, yang ke-6 tu budala. Kemudian yang ke-7, ini wali paling bawah. Bawah-bawah dia pun bukan senang nak mencapai. Wali yang ke-7 namanya wali amaman. Wali amaman ni disebut dalam kitab tasawuf, iaitu wali-wali Allah yang berdamping dengan manusia. Kerjanya mengajak manusia mentauhidkan Allah. Orang tidak mengenal dia dan dia pun tidak memperkenalkan dirinya. Dan kita ni jangan tuduh-tuduh orang tu wali Allah. Hukumnya haram. Ya. Oh, dia tu wali barangkali. Jangan duduk barangkali. Tak boleh, ya. Apatah lagi mengaku diri wali, melainkan wali nikah. Wali nikah tak mengaku wali, tak menikah anak dia. Pak Imam tanya mana wali? Wali tak ada. Pasal apa? Ustaz Nur Helmi kata tak boleh mengaku. Mampu juga tu. Wali nikah kena mengaku. Tak mengaku tak kahwin budak tu. Yang tak boleh mengaku ni, kita mengaku kita wali. Habis tu Syekh Abdul Qadir Jilani dia mengaku. Dia kata apa? Sekalian para wali di bawah telapak kaki aku. Habis sebab apa dia kata lagu tu? Dia cakap tu di hadapan para wali. Yang semuanya wali belaka. Yang semuanya di bawah perintahannya. Bukan dia mengaku dekat orang biasa. Maknanya macam PM lah. Saya Perdana Menteri kamu. Kamu nak kata apa? Betul ke dia PM? Ada betul memang dia PM. Dia tak mengaku dia PM. Siapa PM? Saya pun tak tahu. Padahal dia. Sudah. Kan pening. Bos kena mengakulah dia bos. Jadi dia bagi arahan lah. Jadi wali-wali Allah ni, dia setiap zaman, setiap masa, tak berkurang, tak berlebih. Ya. Setiap zaman, setiap masa, tak berkurang, tak berlebih. Mati seorang, ganti seorang, mati seorang, ganti seorang. Cuma ni kita orang awam tak kenal dia. Yang kenal wali Allah ni sesama para wali. Sesama dia kenal. Kita tak kenal, jangan kita tuduh orang tu wali, orang ni wali. Hukumnya adalah haram. Ya. Mengenal Allah lebih mudah dari mengenal wali. Kerana
Allah itu ada sifat-sifatnya yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Allah itu sudah ada sifat-sifatnya seperti yang termaktub dalam hadis. Wali Allah tak ada sifat yang tertentu. Dia kata wali Allah pakai sorban, tu mengalising lagi besar sorban dia. Wali Allah ni ada janggut, mengalising lagi yang banyak ni pun sampai sini. Rambut dia taklah potong. Jadi wali-wali Allah ni tidak ada sifat tertentu yang kita boleh tengok pada zahir. Ya, kewaliannya itu terletak di dalam hatinya yang sentiasa ingat kepada Allah, seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Orang yang sentiasa ingat Allah di dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan dan di dalam berbaring. Yang Allah Ta'ala sebut mereka itu hati mereka ulul albab, yang ampunya mata hati. Iaitu mata hati sentiasa ingat Allah. Dalam tidur lena pun dia ingat Allah. Yang tidur mata kepala, mata hatinya tidak tidur-tidur. Sebab apa? Rohaniyahnya mengembara ke alam Rabbaniyah itu sentiasa. Baik Itu cerita para wali, panjang lagi nak cerita wali-wali ni lain kali. Sakit tak habis penggan yang kita baca. 7 tu adalah yang besar lah. Kabinet yang besar. Kalau dia pecah-pecah banyak lagi kan. Ada yang kata sampai 40 dia punya pecahan. Jadi kita, Tok Bu saya kata dulu, selalukan kita muzakarah bab orang-orang soleh atas jalan mengasihi jalan mereka. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita. Bukan? Kita duduk cerita buruk orang, bab bertambah dosa, bab sakit kepala. Betul tak? Sakit kepala, duduk mumpat orang kat sana nak cari idea apa benda lagi pun nak mumpat. Tak sakit kepala ke? Sakit kepala. Ya. Baik. Tak boleh ke mengumpat? Boleh. Tapi biarlah yang dibenarkan oleh syarak. Yang tak dibenarkan oleh syarak tak payahlah. Jadi kita periksa diri kita tu lebih baik. Takut mengumpat sakit terkena yang haram. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah kamu suka seorang kamu bahawa makan daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Dah buat dosa tu kita taubatlah. Lagi sangat kasih sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang bertaubat. Kalau kita tak jadi orang khawas, jadi orang mati dalam taubat pun, syukur alhamdulillah. Kita nak jadi orang khawas, jangan kata puasa Senin Khamis, Ramadan pun berlubang. Jangan kata setiap malam nak tahajud, subuh pun kadang-kadang pukul 9. Kau sini orang lain contoh saja. Contoh kata kita ni susahnya nak jadi. Rukun jadi wali ni ada 4. Apa dia? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, rukun menjadi wali itu 4. Yang pertama, ilmu. Yang pertama, ilmu. Kurang-kurang ilmu itu ilmu fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Fardu ain tasawuf. 3 tu paling utama. Hang tak reti nahwu pun tak apa. Hang tak reti tafsir pun tak apa. Tak pandai hadis pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya faham fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, tu sekurang-kurangnya. 1. Rukun yang kedua, taubat nasuha. Ayat ni paling payah. Kadang-kadang orang alim ulama pun tak terlepas daripada melakukan dosa. Nabi kata apa? Hasad itu bukan hanya di kalangan orang awam, terkadang di kalangan alim ulama. Nampak tak?
Sedangkan hasad itu dosa besar. Alim dah pun ada juga. Baik. Itu yang pertama, taubat nasuha. Taubat dari segala jenis dosa, sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Dosa zahir apa dia? Perbuatan dan perkataan. Dosa batin iaitu hati. Dan dosa kepada Allah ataupun dosa sesama manusia. Mahupun kepada makhluk-makhluk yang kecil seperti semut. Ada pernah bunuh semut? Saja dia memang tangkap semut, dia gelitir mempui. Itu dia mempui. Saja ya. Buat dosa kering. Atau yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiga, menerima bai'ah, talqin, tarikat sufiyah dari guru yang mursyid atau murabbi. Jadi maknanya kita kena amal tarikat sufi. Dan yang keempatnya, istiqamah beramal. Rugilah orang yang suka berdamping dengan alim ulama tapi tak ada menerima amalan tarikat daripada dia. Rugi lah. Taklah rugi semata-mata rugi, rugi kira-kira. Ibaratnya perut lapar, depan mata ada nasi, dia tengok tak makan. Lepas tu dia balik, fikir, rugi aku tak makan. Ingatkan bini masak. Bini pun bagi makan duri tu. Melepeh. Rumah kenduri tak dapat. Rumah sendiri pun tak dapat. Dia buat apa? Goreng telur. Kat sana ada kambing. Itulah umpama dia. Ya. Baik. Itu 4 rukun. Dan kena pula buat mujahadah nafsu, 4 jenis mujahadah. Ni tak mampu dah. Lepas 4 rukun tadi, kena buat pula 4 jenis mujahadah nafsu. Yang dia kata mujahadah nafsu tu mujahadah lagu mana? Ni 4. Apa dia? Yang pertama diam. Yang kedua jaga. Yang keempat lapar. Yang ketiga lah kan? 3 lapar. Yang keempat uzlah. Yang pertama diam. Apa maksud diam? Diam itu tidak bercakap melainkan yang hak. Kalau tak hak, tak benar, yang dilarang syarak, yaqulu khairan aw yasmut, kata Nabi. Berkatalah yang benar, yang baik, ataupun kamu duduk diam dah. Diam orang duduk mengumpat, orang duduk diam dah dengar dah. Tegur satu dia marah pula kan. Jadi berbalah pula aku diam. Lepas tu katalah sakit perut. Satu. Yang kedua, jaga. Jaga ni apa dia? Banyak berjaga malam kerana beribadah kepada Tuhan. Ibadah tak semestinya berzikir saja. Ibadah yang paling baik ialah mutlaqah pelajaran. Kita mengaji kitab, setiap malam dia kuliah kat masjid. Malam-malam tu buka balik kitab, kita mutlaqah. Itu lebih baik daripada kita berzikir yang sunat-sunat. Sebenarnya menuntut ilmu, balik kita mutlaqah balik, itulah zikir yang paling baik. Zikir yang paling baik selepas menuntut ilmu ialah balik mutlaqah. Bagi ingat ilmu. Ilmu ni nak dapat kena ada 7 mim, kata ulama. Dan tak tentu nak cerita 7 mim. Sekejap lagi aku dan. Itu namanya jaga. Yang ketiga lapar. Lapar ni apa dia? Rajin berpuasa. Kita tak buat dah. Maksud kata lapar ni orang yang kurang makan. Kurang makan ni, dalam kitab Penawar Bagi Hati ni kita akan jumpa. Dia kata sekurang-kurang yang dikatakan kurang makan itu ialah makan makanan yang mengenyangkan tidak lebih sekali sehari. Itu dia. Kita hari 3 kali. Kita naik 3 hari. Kenyang dah sekali pagi. Pukul 10 lagi 3 hari. Mana nak jadi orang sufi? Jadi orang kedai kopi. Baik. Siapa? Itu saya sekali.
Jadi kita nak jadi orang lagu tu, tak ada dah rasanya. Bukan? Nak pula bini masalah ustaz pula kan. Ustaz lah tak apa, dia tak ada bini. Mak dia pula masuk ustaz. Ya, dan yang keempatnya uzlah. Uzlah ni apa dia? Mengasingkan diri dari masyarakat yang fasik dan zalim dan kafir. Bukanlah tak boleh berkawan dengan mereka. Boleh, tapi kita sampaikan dakwah. Kalau tak boleh sampaikan dakwah pada mereka, maka kita kurangkan. Ataupun kita terus duduk di tempat yang sama-sama beramal ibadah. Itulah orang dulu-dulu dia buka sekolah pondok. Pasal apa? Nak beruzlah. Duduk di luar ni payah sangat. Betul tak? Payah duduk di luar nak duduk pekan pula kan. Pergi pantai PD kan. Macam benda boleh tengok kan. Kena nampak sotong di pantai. Itulah dia susah duduk di luar. Duduk di kampung tahan sikit. Duduk di bandar bukan. Nak duduk bandar duduk taman pula. No. Sebelah Cina, sebelah Keling, duduk pakai sebelah katok. Kita keluar nak ke start katok, dia pakai sebelah katok. Tak tengok pun, dia tengah keluar gaji. Haji maduk dia aku. Pakai sebelah katok Allah. Itulah dia suruh beruzlah, mengasingkan diri. Itulah jalan dia. Jalan nak jadi orang sufi, untuk jadi orang yang arif billah. Baik. Habis di situ. Mana tadi? Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi. Siapa Al-Baihaqi ni? Seorang ulama hadis, seorang muhaddisin. Namanya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Orang Rusia. Baihaq. Dia mengarang kitab hadis 1000 kitab. 1000 jilid kitab hadis. Kita mengaji sampai. Dia karang kitab 1000 jilid. Kitab apa? Kitab hadis. Alimnya Imam Baihaqi ni. Ya. Punya alim hadis jadi Imam Baihaqi ni. 1000 kitab hadis dia hafal. Dia apa? Dia karang. Kita tak buat dah. Nak mengaji kitab dia pun tak ada habis. Mati dulu. Baik, kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan ke? Minggu depan InsyaAllah kita sambung. Minggu depan tu ingatkan saya. Nak dapat ilmu kena ada 7 minggu. InsyaAllah kita sambung 7 minggu. Minggu depan. Apa dia? Makan, minum. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bin nuri ma'rifatik. Ya Fattah ya Razzaq, iftah lana fathan qariban kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa